Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Lagi dalam mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5. Baiklah, untuk video kali ini kita akan mempelajari lukisan pengorakan kaedah selari bagi subtopik 2.1.3 iaitu melukis lukisan pengorakan bagi silinder tegak terpotong lurus, dan subtopik 2.1.4 iaitu melukis lukisan pengorakan bagi silinder tegak terpotong melengkung. Jom kita tengok. Okey, sekarang kita ada soalan nombor 15. Rajah 12 menunjukkan dua pandangan ortografik bagi sebuah objek. Lukis pengorakan penuh permukaan bagi objek itu. K tanda adalah klaim. Okey, pertama sekali kita perlu bahagikan dulu bulatan pada pandangan atas kepada 12 bahagian. Okey, kita nak bahagikan kepada 12 bahagian bermakna setiap bahagian tu adalah 30 darjah. Okey, 30 darjah, jadi kita boleh pakai sesiku set yang ada sudut 30 darjah. Okey, kita bahagikan dulu. Yang ni pun kita pakai sudut 60. Okey. Okey, jadi setiap pecahan bulatan tadi adalah 30, 30, 30, 30, 30 sampailah 12 bahagian. Okey. Kita dapat macam ni, kita labelkan dulu. Bahagian yang ada K ni kita labelkan 1 lah. Kita labelkan sebagai nombor 1. Kemudian diikuti dengan nombor 2. Urutan dia adalah urutannya adalah ikut jam. Dia mestilah mengikut arah jam. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Kemudian balik kepada K semula. Okey. Kemudian lepas dapat macam ni sebenarnya nanti kita akan buat garisan elemen. Kita akan buat dekat lukisan pengorakan. Okey, kemudian dah dapat macam ni, kita unjurkan dulu unjuran ortografik daripada pandangan atas ke pandangan hadapan. Okey, tarik daripada atas ke hadapan. Okey. Setiap bucu ni lah. Ni bucu, yang ni yang nombor 1 tadi kan. Okey, turun. Kemudian yang nombor 2 sama dengan 12. 2 dengan 12 sama. Tarik sampai bawah. Okey. Kemudian 11 dengan 3. 11 dengan 3. Tarik sampai bawah. Kemudian kita ada lagi yang ni. Dah ada garisan. Kemudian 5 dengan 9. 5 dengan 9. Kemudian kita ada 8 dengan 6. Sampai bawah. Kemudian kita ada yang ke-7. Okey, macam tu. Kemudian satu lagi, pada bucu yang ini pun kita kena unjurkan juga. Unjurkan juga pada bucu yang ni sebab dia ada terpotong di situ. Okey, kita unjurkan ke atas. Itu. Jadi yang ni pun kita boleh labelkan sebagai, yang ni cikgu labelkan sebagai X lah. Titik X di sini. Okey. Kemudian dah siap macam tu, kita
unjurkan pula daripada pandangan depan ke lukisan pengorakan. Unjurkan secara mengufuk saja. Straight saja. Setiap titik-titik ni. Okey. Okey, itu bahagian atas. Bahagian bawah pun kita kena unjurkan juga. Okey, dah unjurkan semua. Sekarang kita buat garisan elemen yang pertama. Ni, buat garisan elemen pertama, dia tegak sahaja di atas garisan mengufuk tadi tu. Tegak sahaja. Nak buh sini boleh, pandai-pandai lah. Tu kita jarak kita bajet sendiri. Okey. Ni garisan elemen yang pertama. Kemudian kita pindah ukuran daripada titik 1 pergi kepada 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita pindahkan ke sini. Okay, ukuran kita ambil daripada pandangan atas. Okay, daripada elemen 1 tu kita pergi ke 2. Okay, 2. Kemudian kita pindahkan ukuran tu ke sini. Okey, jadi ini adalah titik yang kedua lah. Okey, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemudian balik kepada K adalah ukuran yang sama. Sebab setiap sudut ini adalah 30 darjah. Jadi ukuran dia sama. Jadi kita terus je. Kita terus saja tandakan kat sini. Sebab ukuran dia sama tadi. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 balik semula kepada K. Claim tadi. Okey. Jadi kita labelkan yang ni 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemudian balik semula kepada 1 lah. Balik semula kepada 1. Okey, kemudian kita buat garisan elemen. Kita gariskan garisan elemen. Pada setiap ni, pada setiap nombor yang kita labelkan ni. Ini adalah garisan elemen. Garisan elemen ni sebenarnya kita lukis secara lukisan binaan. Jadi kamu tak perlu lukis tekan kuat-kuat pen tu, tak perlu. Okey. Yang ni garisan binaan saja sebenarnya. Ni cikgu bagi terang sebab nak bagi nampak dalam video. Kalau tak ternampak dalam video. Okey. Okey dah. Dan kita dah dapatkan garisan elemen. Okey. Kemudian barulah kita plotkan titik. Okey, sekarang kita mulakan dengan titik claim dahulu, iaitu K tanda di bahagian bawah dan K di bahagian atas. K di sinilah dia berada pada elemen yang pertama. Okey, iaitu di sini. Yang ini adalah K tanda dan yang ini adalah K. Okey, kemudian daripada K ni
pergi kepada titik yang seterusnya berada pada elemen yang kedua. Okey, elemen yang kedua, titik ni berada di bahagian bawah. Jadi di sinilah. Okey, sini satu. Kemudian pada elemen yang ketiga, titik ni berada di sini. Kemudian pada elemen yang keempat, titik ni berada di sini. Okey. Okey, kemudian ada satu lagi pada titik X. Pada titik X, maksudnya kita perlu ambil ukuran dulu daripada 3 ke X. Okey, 3 ke X. Kita juga perlu tandakan di sini. Daripada elemen ketiga, okey, daripada elemen ketiga, ini jarak ukuran 3 ke X. Okey, bermakna elemen yang X tu berada di sini. Okey, di situ. Okey, sekarang daripada apa nama tadi? 3 ke X. Okey, so titik X pun berada di bawah kan? Daripada kena buat juga elemen ni. Elemen dekat X pun kena buat. Okey, gitu. Okey. Sekarang X ni berada di bawah lah kan? Di bawah ni. Jadi kita tandakan di sini. Kemudian 4 selari, dia sama je, berada di bawah juga, sama dengan titik X. Kemudian 5 pun, elemen yang kelima, titik ni yang bawah ni pun sama juga kat sini. Sini. Kemudian yang ke-6 pun di bawah juga, sini. Dan yang ke-7 di sini. Okey, kemudian yang ke-8. 8 pun sama, dia berada pada ketinggian yang sama juga pada bahagian lantai. 9 pun sama. Ni 9 pun kat sini. 10 pun kat sini. Kemudian balik semula kepada ni, X atas. Yang atas ni pun jadi kita tandakan juga. X yang atas tadi tu samalah kat sini. Sini X1, yang ni X2. Okey, X1, X2. Kat sini pun kita perlu buat juga, ambil ukuran juga. Ukuran dia samalah daripada 3 ke X1, sama juga dengan 11 ke X2. Okey, 11, elemen yang ke-11 tadi. Dan tandakan okey ke sini. Itu adalah X2. X2 di situ, yang ni X1. Okey, pun kita kena bina garisan elemen pada X2. Betul. Okey, sekarang kita dah dapat apa tadi? 9, 10, selepas 10 X2. X2 pun berada pada bahagian bawah juga kan, di sini. X2. Kemudian pergi kepada 11. 11 di sini dah. Dia naik atas dah. 11 dekat sini. Kemudian pada elemen yang ke-12, 12 di sini. Di sini. 12. Kemudian balik semula kepada claim. Claim iaitu K. K tanda ialah di sini. Di sini. Pada elemen yang ke-11, ketinggian dia macam tu. Okey. Ini kita dapat bentuk bahagian bawah. Sekali kita inilah sambungkan. Yang ni melengkung ni melengkung, yang ni garis lurus, yang ni pun melengkung balik. Okay, sekarang kita tanda pula bahagian atas. Untuk bahagian atas pula kita bermula dengan K. Okey, bermula dengan K. Kemudian pergi balik kepada elemen yang kedua. Elemen yang kedua bahagian atas kat sini. Ni kan? Titik ni. Titik yang ni sebenarnya cikgu tak labelkan ni. Kalau labelkan lagi senang. Jadi cikgu labelkan lah. Yang ini K. So yang ini akan jadi A, B, C, D, E, F, F, G. Macam tu. Okey, jadi selepas K tadi pergi kepada elemen yang kedua. Elemen yang kedua adalah titik A lah. Elemen kedua titik A nya berada di sini. Okey, di situ. Kemudian elemen yang ketiga titik B berada di sini. Kemudian
Yang ni titik C untuk yang apa elemen X1 ni. Elemen X1 titik C berada di sini. Kemudian elemen yang keempat titik D berada di sini. Kemudian elemen yang kelima titik E berada di sini. Ni dekat sini E ni. So tunjukkan situ tu. Nampak pertemuan dia. Kemudian F pula berada pada elemen yang keenam. F elemen yang keenam. Di sini titik dia. Dan satu lagi. Apa ni? F, G. Okey, G. G pada elemen yang ketujuh. Dia berada pada atas kali ni kan. Kat situ. Okey, begitu. Kemudian balik semula. Selepas G, ni elemen yang ketujuh kan. Elemen yang ke-8. Elemen yang ke-8 balik semula kepada F kan. F. Okey, elemen yang ke-8 F. Yang ni baliklah. Kemudian elemen yang ke-10. Elemen yang ke-10 D tadi. D kat sini. Elemen yang ke berapa tadi ni? Nombor 8. 8 hak ni. 8. Kemudian yang ke-9. 9E. 9E. E kat sini. Kemudian elemen yang ke-10 D. D mana? Di sini. Kemudian elemen yang ke X2. X2 ialah C kan. X2 C kat sini. Okey, kemudian 11. Elemen yang ke-11 titiknya adalah B. B kat sini. Kemudian elemen yang ke-12 titiknya adalah A. A di sini. Kemudian balik semula kepada K. K elemen yang pertama tadi. K ketinggiannya kat sinilah. Okey, dah selesai. Dah dapat macam ni, kita cantumkan titik-titik tadi. Yang atas ni kita nampak dia adalah bentuk melengkung. Okey, semua ni melengkung ni. Melengkung macam ni. Okey, jadi kita boleh gunakan kita punya pembaris Perancis kita lah. Lengkung Perancis. Okey, lengkung Perancis. Kita tengok mana yang paling sesuai. Ni dia naik macam ni pula. Yang ni kena teliti buat. Okey, yang ni kena teliti bagi betul-betul dekat titik tu. Macam tu. Dah cantik lah. Kemudian belah ni pula. Kemudian hak ni. Okey dah, kita dah dapat untuk bahagian atas. Kemudian bahagian bawah ni, hak ni dia lurus saja kan. Start daripada X1 sampai X2. Jadi kita gariskan siap-siap. X1 sampai X2. Garis lurus saja. Okey, macam tu. Kemudian K ni sampai X1 dia melengkung. Okey, dia melengkung.
Okey, macam tu. Kemudian belah sini pula. Dah siap. Okey. Dan hak ni kita hitamkan bahagian kelem ni. Hujung dan hujung. Okey dah. Yang elemen ni tak perlu hitamkanlah. Yang elemen tu tak perlu hitamkan. Yang lebih-lebih ni padamlah serabut. Okey, dah siap untuk soalan yang pertama. Okey, sekarang kita ada pula soalan nombor 17, iaitu rajah 14 menunjukkan dua pandangan ortografik bagi sebuah objek. Lukis pengorakan penuh permukaan bagi objek itu. K tanda adalah kelem. Okey, sama juga macam tadi. Kita ada yang ni apa? Silinder kan? Silinder tegak. Okey, kalau tadi silinder tegak terpotong lurus, sekarang silinder tegak terpotong secara melengkung. Okey, dia punya proses lebih kurang sama juga, iaitu kita perlu bahagikan dahulu permukaan pada pandangan atas tu, bulatan tu bahagikan kepada 12 bahagian. Bermaksud kita perlu setiap bahagian tu adalah 30 darjah. Okey, kita gunakan sisi pusat. Okey, kita dah bahagikan kepada 12 bahagian. Kemudian kita labelkan dulu untuk tentukan elemen. Okey, K kelem ni kita labelkan sebagai 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kemudian kita unjurkan unjuran ortografik dari pandangan atas ke pandangan hadapan. Setiap titik ataupun bucu tu, setiap titik lah ambil. Okey, titik 2 dengan 12 sampai ke bawah ni kita gariskan. Kita unjurkan sampai ke bawah, sampai ke lantai dia. Nombor 4 dah. Okey, 5 dengan 9. 6 dengan 8. Kemudian last sekali 7. Okey dah. Kita dah unjurkan, kemudian kita turunkanlah. Ni apa nama? Yang kita label ni pun kita boleh nak labelkan sebagai yang ni titik. Okey. Kita boleh labelkan sini sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Macam tu. Okey. Kemudian kita unjurkan pula daripada pandangan hadapan secara mengufuk lah. Lurus secara mengufuk ke lukisan pengorakan. Unjurkan setiap titik. Okey, itu titik C, titik B pun kat sini. Okey, unjurkan B kan. Okey, yang ni titik A. Okey, kemudian K. Yang ni K. Dan
Okey, satu lagi sini kita labelkan semua ni L, yang ni M. Dekat sini pun bahagian ni pun kena labelkan L, yang ni M, N, O, P, Q. Okay, kalau dah mahir tak perlu labelkan pun tak apa. Kalau dah mahir dah. Okay, sebenarnya setiap titik ni pun kita kena unjurkan. Titik O pun unjurkan. Kemudian P dengan H sama lah kan. P dengan H. Kemudian Q dengan M. Kemudian pergi semula ke yang bawah tu. Okey dah. Dah dapat macam ni. Kita gariskan elemen yang pertama. Elemen 1. Okey. Situ satu. Kemudian kita nak pergi kepada elemen yang kedua. So kita ukur jarak pada pandangan atas. Daripada K, daripada satu ni, daripada satu pergi ke yang kedua. Okey, satu kedua. Jadi kita pindahkan di sini ukuran dia. Okey, untuk 2, 3 sampai 12 tu ukuran dia sama sebab apa? Bulatan kan. Okey, ini 1, 2, 3 4, 5 6. Okey. Okey, dah dapat macam tu. Kita tulislah. Ni elemen yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian balik kepada satu semula. Okey, sekarang kita gariskan garisan elemen tersebut. Gariskan. Okey dah. Oh, satu ni pendek. Okey tu. Okey. Sekarang kita dah apa? Dah bina garisan elemen. Bermula daripada elemen 1 sehinggalah balik ke 1 semula. Kemudian kita boleh tentukan kedudukan titik-titik. Okey, sekarang titik K tanda yang bawah ni adalah di sinilah pada elemen yang pertama. Jadi titik K tanda berada di situ. Kemudian diikuti dengan kita buat bahagian bawah dulu ni. Yang ni hadapan kan, bahagian hadapan. Yang ni bahagian belakang dia. Jadi hadapan kita kena buat yang ni dululah. Selepas K ni, okey, kemudian pergi kepada elemen yang kedua kan. Okey, elemen yang kedua adalah titik Q. Titik Q. Titik Q berada di sini. Kemudian diikuti dengan titik P pada elemen yang ketiga. Titik P, kemudian titik O pada elemen yang keempat. Okey, kemudian titik N pada elemen yang kelima. N sama dengan P. Kemudian titik M pada elemen yang ke-6 dan titik G pada elemen yang ke-7. Begitu. Okey, jadi G kat sini. Okey.
Nak labelkan boleh lah, nak tulis M, N, O pun boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, kalau dah faham tak perlu tulis dah. Okay, kemudian yang ini kita labelkan G. Kemudian selepas G, yang ni hak belakang ni pula. Okay, yang belakang dia selepas G, elemen yang ke-7 kan. Okay, elemen yang ke-8 dia sama dengan elemen dia sama dengan ni. Elemen yang ke-8 dia yang ke-6 ni kan. H. Ni H. Elemen yang ke-8 titik H. Titik H berada pada bahagian lantai kan. Di belakang bahagian lantai. Jadi duduk bawah ni. Kemudian diikuti dengan titik I. I pun di sini elemen yang ke-9. J elemen yang ke-10 berada kat lantai kat bawah ni. K apa? K. Oh, patutnya tak dilabelkan K ni. Cikgu tukarlah yang ni jadi O, P, Q, yang ni up. Up up. Tak boleh lah sebab ni dah ada K kan. Okay, tukar jadi up. Okay, R pada elemen yang ke-11. Okay, elemen yang ke-11 di berada di sini. Kemudian L pada elemen yang ke-12 pun dia berada kat bahagian bawah ni juga. Kemudian K balik. Pergi kepada K tanda balik pada elemen yang pertama ni dan dia berada pada bahagian bawah. Straight sajalah maksudnya. Maksudnya kat sini dia akan jadi melengkung sampai sini dia lurus balik. Gitu. Itu untuk bahagian bawah. Sekarang kita pergi pula pada titik bahagian atas. Okay, bahagian atas kita tandakan bermula dengan K. K duduk kat sini. Elemen yang pertama, K. Kemudian pergi kepada titik A berada pada elemen yang kedua. Titik A kat sini. Kemudian elemen yang ketiga, titik B. Okay, B. Kemudian elemen yang keempat, titik C. Atas ni. Okay. Kemudian elemen yang kelima, titik D. Dia straight je kan. Sama tinggi dengan C. Kemudian E pun sama, berada pada elemen yang ke-6. Kemudian F, elemen yang ke-7. Dia straight saja sampai situ. Kemudian F, elemen yang ke-7. Kemudian elemen yang ke-8. Elemen yang ke-8 pun dia setentang dengan E ni, pun berada pada bahagian atas ni juga. Okey. Pun atas. Elemen yang ke-9 pun atas juga, dia berada pada setentang dengan D kan. Kemudian elemen yang ke-10 sama dengan C, bahagian atas. Kemudian elemen yang ke-11. Okey, elemen yang ke-11 dia sama dengan titik B. Titik B ni berada di bawah ni. Sini. Jadi kita tandakan di sini. Kemudian pergi kepada elemen yang ke-12, titik A. Titik A di sini. Kemudian pergi kepada elemen yang ke-1 balik, iaitu titik K lah. K bawah ni balik. Kita pulang balik kepada claim. Okey, macam tu kedudukan titik-titik dia. Dah dapat macam tu, kita boleh sambungkan sajalah titik ni. Okey. Yang ini melengkung, yang ini lurus, kemudian melengkung balik. Okey, kita gariskan siap-siap yang lurus ni. Yang lurus kita boleh gariskan, hitamkan sebagai garisan objek. Okey. Dan yang bawah pun sama. Ni pun lurus juga ni. Okey. Okey, dah dapat macam tu. Yang melengkung ni sana, yang kena gunakan inilah, kena gunakan lengkung Perancis. Okey. Okey, dah dapat lengkung yang pertama. Dan kita pergi pula lengkung yang kedua.
Okey. Cantik. Okey, lengkung yang kedua, kemudian lengkung yang ketiga yang bahagian bawah ni. Okey. Okey, dah siap. Okey, belum lagi. Kita kena gariskan dulu garisan lipatan tepi. Okey, ujung sini hitamkan juga sebagai garisan objek. Dan sebelah sini. Okey, dah siap kita punya lukisan pengorakan bagi apa dia? Silinder tegak terpotong melengkung. Okey, itu saja. Cikgu harap semuanya boleh faham. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.